Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada para ibu bapa yang bersama-sama di dalam program kita pada kali ini. Di sini saya ingin mengambil peluang untuk berkongsi dua tiga perkara berkaitan dengan mindset kita sebagai ibu bapa pada memikirkan keadaan pendidikan anak-anak kita pada masa ini. Ini adalah kerana apabila kita membicarakan tentang pendidikan, kita selalu akan memberikan fokus kepada means dan bukannya kepada ends. Dalam erti kata, kebimbangan kita selalunya akan tertumpu kepada alat-alat yang digunakan, wasilah yang dipakai untuk menjayakan sebuah pendidikan, seperti bahasa yang diguna, apakah bentuk peperiksaan, bagaimanakah cara assessment dilakukan, dan kadang-kadang kita tidak dapat menjadikan tujuan besar, tujuan sebenar pendidikan itu pada membimbing kita dalam menentukan sikap yang betul dalam memikirkan tentang pendidikan anak-anak kita. Neil Postman di dalam buku ini ada menegaskan bagaimana pentingnya dalam sebuah pendidikan itu kita ada gods, dan gods yang dia maksudkan itu bukanlah Tuhan sebagai subjek sembahan, tetapi maksudnya pendidikan itu memerlukan kepada objektif, tujuan, ends yang lebih tinggi daripada sekadar keperluan fizikal dan kehidupan kita di dunia yang sementara ini, kalau dalam bahasa kita lah kan. Jadi apa yang paling penting ialah kita perlu memahami apakah ujian yang sedang kita hadapi dan how we should respond to the actions, challenge and response, seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, Allah menjadikan kematian dan kehidupan itu sebagai ujian, dan tujuan ujian itu adalah untuk melihat siapakah di kalangan kita yang memperelokkan amalan kita, usaha kita dalam kehidupan di dunia ini. Sebelum daripada COVID-19 lagi, kita sebenarnya sudah berhadapan dengan krisis pendidikan. Saya diberikan peluang, alhamdulillah, untuk menganggotai Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara yang dibentuk dengan arahan kabinet di bawah kepimpinan mantan Menteri Pendidikan Malaysia yang sebelum ini, iaitu Yang Berhormat Dr. Mazli Malik. Dan peluang itu membolehkan saya untuk memahami dengan lebih mendalam dan terperinci lagi tentang apakah bentuk masalah pendidikan yang dihadapi di negara kita, supaya kita tidak membuat andaian yang bukan berasaskan kepada fakta dan realiti sebenar yang dihadapi oleh sistem kita sebenarnya. Kerana selalunya bila kita berfikir tentang pendidikan, kita akan fikir bahawa mereka yang bermasalah adalah mereka yang tidak mendapat akses kepada pendidikan, ya, orang yang dibelenggu dengan kemiskinan, yang duduk di kawasan pedalaman, tidak dapat akses kepada pendidikan, tetapi kita kurang memberikan tumpuan dan perhatian kepada masalah yang lebih sistemik yang dihadapi oleh mereka yang mungkin menyangka bahawa mereka lah yang bertuah kerana mendapat akses kepada pendidikan yang terbaik, sehingga tidak dapat menghargai ataupun menyedari tentang cabaran yang wujud di dalam sistem itu sendiri. Jadi anak-anak kita sudah berhadapan dengan pelbagai masalah berkaitan dengan sekolah, kurikulum, pedagogi dan juga masyarakat sendiri, yang saya cuba untuk tidak berbahasa terlalu pesimis, tetapi saya perlu mengengahkannya kepada ibu bapa semua untuk dipertimbangkan dari segi fakta. Semasa kami membuat proses untuk mengenal pasti problem statement kepada kerja jawatankuasa berkenaan, ini adalah di antara maklumat yang dibentangkan kepada kami, dan saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk lihat pada aspek yang ketiga tu yang penting, yang mana apabila
pelajar-pelajar kita yang bertuah ya kerana menyelesaikan pendidikan sekolah menengah mereka dan kemudian dapat pula menyambung pelajaran di universiti. Apabila mereka keluar dan mula menyertai sektor pekerjaan, masalah paling besar yang dihadapi oleh 81% ya daripada mereka yang ada isu dalam lack of job readiness di kalangan graduan kita ini bukanlah masalah penguasaan bahasa asing. Bukan kerana mereka tidak fasih berbahasa Inggeris, tetapi cabaran yang paling besar yang dihadapi adalah communication skill, kemahiran berkomunikasi. Dan yang keduanya adalah kreatif dan juga critical thinking. Ketiganya adalah analytical skill. Keempatnya adalah problem solving. Dan yang kelimanya adalah ability to work independently. Seterusnya, time management. Lepas tu baru datang isu foreign language skills. Sebab itu, dan dapatan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana semasa kita membentuk Khalifah Model School Secondary, kita sudah pun peka dengan isu ini dan kerana itu kita mengubah secara fundamental pendekatan yang kita pakai dalam pembelajaran di sekolah dan kita terpaksa mengambil keputusan yang amat berat untuk menggugurkan SPM dan menggantikannya dengan satu sistem lain, bukan kerana kita begitu teruja dengan Cambridge ataupun kita lebih percaya kepada pendidikan Britain dan juga model-model lain yang ada di dunia ini, tetapi kerana apa yang ada di dalam sistem pendidikan kita itu sendiri sedang berdepan dengan masalah yang sangat kompleks. Dan kerana itu juga misalnya kita menekankan bahawa persediaan secara akademiknya untuk IGCSE will come a little bit further. Tetapi setahun pertama, setahun yang kedua adalah merupakan tahun yang kita sebut sebagai foundation kerana kita nak ubah pelajar-pelajar kita supaya mereka mempunyai skill-skill yang saya paparkan ini kerana itu adalah merupakan problem statement yang paling penting yang kita kena address dalam pendidikan. Saya masih ingat lagi ketika sesi parent teacher meeting ketika saya membentangkan keputusan peperiksaan yang dilakukan untuk pelajar beberapa tahun yang lalu sebelum saya berpindah ke Finland. Saya beritahu kepada ibu bapa bahawa walaupun keputusan peperiksaan anak anda ni masih lagi di tahap yang belum memuaskan dari segi akademiknya, tetapi kita kena lihat sebelum ni markah dia berapa. So ada peningkatan pertama. Kedua, semasa anak anda ni masuk ke sekolah, dia tak boleh bercakap. Dia sangat pendiam, ada a lot of anxiety, ketakutan dalam kelas. Every time bila saya mengajar, saya akan dapati bahawa pelajar ini tak boleh nak grab apa yang dipelajari, kesan daripada pelbagai perkara yang pernah berlaku dalam persekolahan dia sebelum ini. So selalunya saya akan jumpa dengan pelajar tu masa ada group discussion dalam kelas, saya akan jumpa dengan dia dan juga beberapa orang pelajar lain, apa khabar, tanya dan tunjukkan sedikit, dan sedikit demi sedikit pelajar itu sudah mula berani bercakap, bersuara, memberikan pendapat bukan hanya dalam kelas tapi juga dekat rumah. Jadi saya nak yakinkan ibu dan bapanya bahawa itu adalah merupakan satu progres yang sangat berharga yang kita beri, yang kita kena beri kredit kepadanya, kita kena beri perhatian dan penghargaan kepada perkembangan tersebut kerana akademik tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Akademik adalah byproduct yang nantinya akan gradually improve if you can improve communication skill, creative and critical thinking. And because of that, di Khalifah Model School Secondary, kita menggabungkan pelbagai bentuk pembelajaran. Bukan hanya orang kata lecture, mengajar sahaja. Sebab mengajar ni adalah the best way untuk menghubungkan buku cikgu dengan buku pelajar tanpa menyentuh pelajar. You know, nothing happen. Kita rasa macam something is happening in the classroom, but learning is something that happen in the child's domain yang kita kena faham.
Maka sebab itu kita ada kita ada inquiry learning, kita ada active learning, dan kita juga ada contextual learning, dan kita sediakan semester untuk pelajar-pelajar yang disebut sebagai LLM tu, experiential learning. Semua itu adalah untuk empower benda-benda ini, kerana ini yang tak ada dalam pendidikan yang lain. Bahasa, memang kalau sekiranya tahap bahasa Inggeris anak-anak kita sangat lemah, mereka akan ada masalah. Tetapi with the right attitude, with the communication skills, the ability to think, self-efficacy, keyakinan pelajar itu terhadap kemampuannya untuk berjaya boleh diperbaiki, maka benda tu akan improve dengan sendiri. And we have 2 years to do that in KMSS. Kita juga boleh tengok satu perkara yang berduka citakan kita juga, iaitu bagaimana di negara kita input dan output dari segi jumlah dana yang diletakkan untuk menjayakan pendidikan, kemudian hasilnya tidak seimbang. Kita adalah di antara negara yang tinggi dari segi mengeluarkan perbelanjaan untuk menjayakan pendidikan, tapi dari segi output, kebolehpasaran mahasiswa kita, kemudian dari segi research yang dihasilkan berada di tahap yang mengecewakan. Ini adalah dapatan rasmi yang diketahui oleh pembuat dasar. Tapi nak ubah public education is very challenging. Dan ini adalah di antaranya situasi yang ada. Traditionally, pendidikan kita adalah berorientasikan peperiksaan. Walaupun di atas kertas macam-macam perubahan telah dibuat, tapi culturally ia masih belum berubah. Dan banyak pembelajaran kita adalah berorientasikan kepada memorization ataupun rote learning, ya, menghafal. Sebab itu you boleh study last minute. Sebab itu kalau you ulang-ulang banyak kali, buat prep banyak-banyak, you boleh cemerlang dalam peperiksaan. But will that prepare you for university better? Will that prepare you to work better? Unfortunately, data menceritakan sebaliknya. Sebab itu kita perlu melakukan perubahan-perubahan seperti yang saya sebutkan ini. Kita juga sedia maklum bagaimana pencapaian pendidikan di negara kita, kalaulah PISA yang dikendalikan oleh OECD di bawah United Nations itu adalah merupakan satu cara kita membuat pentaksiran terhadap perkembangan pendidikan kita, kita masih lagi juga berada di bawah average, ya, di peringkat dunia. Malah yang paling mendukakan cita juga, dalam public education, walaupun kita sedar yang kita ada critical thinking problem, kita ada kemahiran berfikir yang bermasalah, justru datanglah apa yang dinamakan sebagai kebat. Kebat ini wujud kerana respon daripada kerajaan bila mana keputusan PISA negara kita tidak menggalakkan. Tapi kebat ini dilakukan di dalam public education dengan memberi fokus kepada meningkatkan aras soalan peperiksaan. Tetapi dari segi culture, budaya, budak-budak bebas tak berpendapat? Boleh tak jawab, tak ikut skema? Boleh tak datangkan pendapat mereka sendiri? Bagaimanakah engagement yang berlaku dalam kelas? Jumlah pelajar yang ramai, kesemua itu menjadi faktor-faktor sistemik yang menyebabkan kita boleh katakan yang kita tidak bersedia untuk kebat. Walaupun pada masa yang sama pelbagai usaha telah dilakukan. Tentang krisis mental remaja ini memang faktor yang sangat membimbangkan. Bagi kita di Khalifah Model School Secondary, salah satu daripada perkara yang kita tekankan adalah positive reinforcement. Maka kita tidak benarkan sama sekali cikgu-cikgu untuk menjekah, memaki hamun pelajar-pelajar, kerana ada satu problem dalam budaya kita yang kita tak suka tengok budak happy. Kita nak hidup dengan miserable. Kalau misalnya orang happy, kita akan cakap, budak-budak ni tak belajar ke kan? Tak serius ke? Tapi sebenarnya kajian sains menunjukkan bahawa pelajar-pelajar akan belajar lebih baik bila mereka berada dalam keadaan yang gembira, tenang, selamat, dan terutamanya ketika hubungan mereka dengan guru-guru mereka itu adalah hubungan yang berbentuk apprenticeship, ya, ada unsur tarbiyah, ya, dan bukan semata-mata hubungan formal di antara guru dengan pelajar, ya, kerana nak memberikan impact kepada karakter pelajar-pelajar, guru-guru itu perlu pergi beyond cognitive strategy. Dia perlukan kepada human touch, ya, dalam
pembelajaran. Dan itu benda yang kita usahakan. Yang ni saya tidak sentuhlah cabaran pengangguran di kalangan STEM, pengambilan pelajar, minat pelajar kepada sains mengalami kemerosotan di negara kita, pengangguran graduan STEM meningkat daripada semasa ke semasa. Semua ini adalah masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian walaupun sekolah kita sekolah yang dhaif, masih banyak lagi kelemahan, tapi kita cubalah cari jalan. At least kita tahu Khalifah Model School Secondary ini dari semasa ke semasa, paling kurang sekali sebulan, sepatutnya lebih kerap daripada itu. Kalau sebelum ni kita buat setiap minggu, tapi bila COVID-19 ni macam-macam cabaran yang ada, kita empower cikgu-cikgu dengan ilmu pengetahuan yang terkini, dengan kajian-kajian sains, supaya cikgu up to date dari segi knowledge mereka. Something yang sehingga menyebabkan guru-guru yang kini mengajar di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan, tapi pengalaman mereka pernah singgah mengajar seketika di sekolah kita bermanfaat untuk menjadi bekal kepada mereka, walaupun mereka telah pun mendapat kelulusan, kelayakan ijazah perguruan daripada IPG dan Fakulti Pendidikan Universiti kita. Dalam servis, this is a very important issue, how we support our teachers. Kalau kita bandingkan Malaysia dengan Singapura, Singapura membelanjakan 0.24 bilion Singapore dollar untuk teacher training, dan jika dibahagikan kepada 35,000 orang guru di Singapura, hasilnya ialah setiap cikgu basically allocated lebih kurang 7,200 ke 7,400 Singapore dollar seorang untuk enhance mereka. Tapi di negara kita, bajetnya dengan jumlah guru 500,000 lebih kurang di dalam kita punya sistem perjawatan kita, allocationnya adalah RM25 seorang saja. Apa yang RM25 boleh buat untuk bantu cikgu, terutamanya di zaman kena tukar pembelajaran daripada face to face yang rutin dah tahun-tahun buat itu kepada atas talian yang sebenarnya pedagoginya berbeza, cara berfikir, cara nak plan pembelajaran, konten dan sebagainya berlainan. So all these are very important issue yang kita nak timbulkan. Dan dalam pendidikan public education juga, tahap bahasa Inggeris juga bermasalah, dan tahap bahasa Inggeris ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan belajar in English. No, kita dah tunjukkan lebih awal tadi, sebelum masalah language proficiency, our children are facing with many other fundamental obstacles yang hinder mereka, yang halang mereka daripada belajar tentang communication skill tadi tu. Tak rasa malu, suasana belajar yang positif, yang lebih organik. Ya, kalau kita tengok dalam data ini, tahap kelulusan bahasa Inggeris untuk peringkat SPM masih lagi berada di tahap yang tidak memuaskan. Dan di kalangan yang lulus sekalipun, kita ada tadi 81% yang berdepan dengan masalah communication skill yang membimbangkan. Jadi kita kalau boleh kita nak ubah semua, sebab kita sayang semua generasi kita. Tapi kita tak boleh buat semua. Yang kita boleh buat ialah kita buat di sekolah kita. Um, Sebab yang atas itu perlukan satu perubahan yang sistemik. Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara sudah mengemukakan usul untuk bagaimanakah pendidikan boleh diperbaiki dan diselamatkan for the next 20-30 years. Tetapi gangguan dan perubahan politik telah menyebabkan apa yang diusulkan itu hilang macam tu sahaja, sejujurnya pada masa ini. Jadi sebab itulah saya mengharapkan agar kita meletakkan kembali cara kita berfikir tentang pendidikan itu dalam bentuk yang kita confident bahawa we might be different and not kita kata apa ni, not confirming with the mainstream education, but insyaAllah we are on the right track and we are doing whatever we can to support our students progress dekat sekolah kita. Dan sebab itulah kita menggunakan kerangka khalifah itu sebab Allah SWT menjadikan kita bukan pekerja. Allah bukan menjadikan kita sebagai staff.
sebagai rakyat, ya, sebagai pengikut, sebagai pemimpin. But before all those labels, Allah jadikan kita ini sebagai khalifah. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 onwards, ciri Bani Adam sebagai khalifah itu berkaitan dengan learning dan juga thinking, dan itulah yang kita fokuskan kepada 2 tahun foundation sebelum pelajar fokus full kepada persiapan akademik untuk IGCSE selepas mereka menghabiskan 2 tahun peringkat foundation itu. Dan kita masih lagi terus menerus cuba memperbaiki apa sahaja yang telah kita lakukan sehingga sekarang ini di peringkat foundation tersebut. Ya, dan inilah yang ingin saya kongsikan, tekankan kepada ibu bapa agar kita sama-sama tidak kehilangan big picture terhadap pendidikan anak-anak kita, bahawa mereka bukan hanya perlu sekolah menengah dan kemudian nak ke universiti, tapi nanti mereka akan bekerja, mereka akan berumah tangga, mereka akan berkeluarga, bermasyarakat, dan mereka akan bersara. Maka pembelajaran itu mesti ambil kira. Bila di sekolah kita, kita bukan hanya lihat pelajar kita sebagai calon pelajar ke universiti, bukan hanya sebagai calon pekerja, tapi we perceive them as future husbands, wives, future fathers, future mothers, dan juga pelbagai lagi aspek-aspek kemanusiaan yang kritikal, yang pada masa ini pendidikan tidak memberikan perhatian yang secukupnya terhadap aspek tersebut. Dan lebih penting, kita bukan hanya hidup di dunia, tapi juga kita hidup di akhirat, dan kita kena melakukan sesuatu untuknya juga, insya-Allah. Sekadar itulah perkongsian saya pada kali ini, dan saya mengharapkan agar kita tidak kehilangan big picture dan tidak terperangkap dalam perbahasan berkaitan dengan means, tetapi kita sentiasa menjadikan ends itu sebagai kiblat pada menentukan arah mana kita nak bawa pendidikan kita, insya-Allah. KMSS jauh daripada sempurna, tetapi kita mengakui masalah-masalah yang wujud dan kita berusaha untuk overcome masalah-masalah tersebut. InsyaAllah, yakinlah ya, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan boleh menjadi insan yang lebih baik, terutamanya dengan sinergi yang baik di antara guru-guru, pihak sekolah dengan ibu bapa sebagai stakeholder penting dalam pendidikan. Dan we are all here because we want the same thing for our children. Kita mahu mereka menjadi insan yang sesungguhnya berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Thank you so much. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.